Dan untuk mengulas selanjut mengenai perkara ini, sudah sedia bersama kita dalam talian adalah Firdaus Rosli, merupakan Ketua Ekonomi Bank Islam. Terima kasih Firdaus kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Terima kasih. Firdaus, Ketua Perangkaan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzi Mahidin sendiri ada berkata merumuskan untuk tahun 2022 dagangan Malaysia melebihi paras 2 trilion untuk tahun kedua yang berturut-turut dan ia lonjak kepada 27.8% tahun ke tahun kepada 2.8 trilion. Jadi apa pendapat Firdaus pula tentang sasaran pertumbuhan ekonomi negara tahun ini? Terima kasih. Saya rasa pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Malaysia dijangka akan masih lagi kukuh walaupun dibelenggu oleh risiko luaran. Bank Islam sendiri menjangkakan bahawa ekonomi Malaysia akan tumbuh sebanyak 4.5% pada tahun 2023 ini dan pada tahun hadapan 4.7 2024. Unjuran kami ini adalah lebih tinggi berbanding daripada IMF sebanyak 4.4% dan dunia sebanyak 4% dan juga ADB, ASEAN Development Bank, sebanyak 4.3%. Kita juga berdasarkan unjuran kita berdasarkan beberapa andaian yang penting. Satu ialah inflasi akan berkurang seperti mana yang Nina sebut tadi, berkurang ke tahap 3% pada tahun ini. Kadar pengangguran juga akan masih lagi mengurang ke paras 3.5 seperti mana yang Nina sebut tadi 3.6 kan. OPR juga berada di tahap 3.25, sekarang berada di 2.75. Harga minyak juga kekal pada taraf yang agak tinggi, sekitar $91 setong, dan harga RON95 juga akan kekal sebanyak RM2.05 sepanjang tahun. Boleh saya tambah kat sini juga yang di mana unjuran Bank Islam sebanyak 45% pada tahun ini juga tidak mengambil kira lagi pertumbuhan yang akan datang melalui pembukaan ekonomi negara China yang akan memberikan kesan positif kepada pertumbuhan ekonomi negara pada tahun ini, terutamanya pada sektor perkhidmatan di dalam sektor pelancongan, penggajian tinggi dan ada juga kebarangkalian bahawa pertumbuhan KDNK negara akan melebihi 4.5% seperti mana yang kami unjukkan. Lagi satu yang saya perlu tekankan juga ia bahawa pertumbuhan ekonomi di serata dunia akan perlahan pada tahun ini disebabkan oleh asas statistik yang agak tinggi. Jadi pengurangan pertumbuhan ekonomi Malaysia juga akan menjadi lebih lemah, sama juga seperti negara-negara lain di dunia. Tetapi ia akan menjadi yang paling lemah di kalangan negara-negara ASEAN. Sebagai konteks, kita menjangkakan, kami di Bank Islam menjangkakan bahawa pertumbuhan KDNK Malaysia pada tahun lepas, 2022, ada sebanyak 8.1%. Dan daripada 8.1% ke 4.5% tu, jurangnya agak besar berbanding negara-negara lain di serantau ASEAN. Jadi, kerajaan perlu memberikan penumpuan untuk pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun ini. Baik Firdaus, kalau kita menurut Berjabatan Perangkaan atau ROSM, mereka mengatakan Malaysia mampu untuk menghadapi cabaran global ekonomi dengan lanjutan pasaran buruh yang makin baik, juga ditambah pula dengan permintaan luar yang berterusan dan beberapa petunjuk utama positif lainlah. Jadi, apakah kemungkinan downside risk yang akan berlaku pada pendapat Firdaus sendiri? Okey, downside risk ada 3 perkara. Satu dari segi aspek pertumbuhan KDNK, di mana disebabkan oleh andaian kemelesetan ekonomi global yang akan menyebabkan pengurangan permintaan global. Mungkin sektor buruh di Amerika Syarikat dan Eropah juga akan lemah. Jangkaan kemelesetan ekonomi yang terutamanya di Amerika Syarikat dan Eropah. Ketegangan geopolitik di Ukraine ataupun peningkatan daripada ketegangan geopolitik di Ukraine. Selain itu, rentimen risk off juga di mana pelabur mungkin akan bertukar kepada pelaburan aset-aset yang lebih berisiko rendah seperti bond berdaulat, bond korporat yang mempunyai penerapan tinggi dan sebagainya. Itu nombor satu, penurunan pertumbuhan KDNK. Downside risk kedua ialah inflasi di peringkat global dan domestik. Inflasi telah pun menurun dan kami menjangkakan bahawa inflasi telah pun kemuncak pada tahun yang lepas di peringkat global dan juga di peringkat domestik. Tetapi
harga minyak mungkin akan akan kekal tinggi kerana rantaian bekalan dunia masih lagi tergendala. Dan ini juga disebabkan sedikit sebanyak juga oleh harga minyak global yang masih lagi tinggi. Kalau subsidi bersasar dilakukan oleh kerajaan seperti mana yang digembar-gemburkan ketika ini, kemungkinan juga inflasi di peringkat domestik akan juga meningkat kerana harga RON95 akan meningkat. Unjuran kami ialah setiap 10 sen kenaikan harga RON95 akan meningkatkan CPI ataupun indeks harga pengguna sebanyak 0.42%. Yang ketiganya ialah persekitaran ekonomi global yang masih lagi rapuh. Input cost masih lagi tinggi kerana harga minyak tinggi, kerana harga makanan masih lagi tinggi walaupun inflasi harga makanan telah menurun, dan juga kadar faedah di serata dunia semakin tinggi. Walaupun ia meningkat pada kadar yang agak perlahan. Baik, bercakap mengenai di peringkat global di mana inflasi masih tinggi, seperti yang Firdaus cakap, kadar faedah pun juga lebih tinggi, pelaburan berkurangan, tidak kurang juga konflik Ukraina-Rusia ini seperti yang dikatakan tadi menyebabkan Bank Dunia menyemak semula anggaran ataupun estimation pertumbuhan global untuk tahun ini. Namun apakah unjuran untuk situasi inflasi Malaysia sendiri? Kalau inflasi Malaysia, saya rasa ia tidaklah satu perkara yang seterus seperti negara-negara luar. Sehingga kini harga minyak RON95 seperti mana yang saya sebut tadi masih lagi agak mendatar. Kalau kita lihat daripada pada sejak PRU 14 lagi, daripada RM2.8 sekarang RM2.5 dan ia agak mendatar sejak 2018 yang lepas. Dan kini sekiranya seperti mana yang saya sebut tadi, subsidi bersasar ini dilaksanakan, kemungkinan besar harga minyak akan meningkat. Dan inflasi di peringkat domestik mungkin akan menjadi lebih tinggi. Itu tidak termasuk apa-apa supply shock lagi daripada peringkat global. Seperti mana saya sebut tadi juga, inflasi di Malaysia telah pun kemuncak pada bulan Ogos yang lepas di tahap 4.65% dan inflasi teras juga telah pun kemuncak pada November lepas pada tahap 4.18%. Tetapi seperti mana juga yang saya sebutkan tadi, harga barang masih lagi tinggi walaupun inflasi telah reda. Ini adalah dua perkara yang berbeza dan peningkatan ketegangan geopolitik di Ukraine juga akan meningkatkan harga minyak semakin meningkat dan sedikit sebanyak akan memberikan tekanan kepada harga import barangan terutamanya makanan di Malaysia. Tetapi pembukaan ekonomi di China akan memberi kesan positif tetapi akan meningkatkan memulihkan sektor buruh kita lagi dan juga permintaan swasta negara akan meningkat dan inflasi akan juga meningkat disebabkan oleh perkara tersebut. Selain itu, OPR yang masih lagi rendah dan berada di kadar akomodatif juga akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi swasta kita akan berkembang dengan pesat dan selari dengan pemulihan di pasaran buruh. Dan ini juga adalah inflationary pada jangka masa yang terdekat. Baik, Firdaus, berbahagikan 2 minit. Mungkin tadi Firdaus ada menyebutkan tentang pelaksanaan subsidi bersasar boleh membantu dalam pertumbuhan ekonomi negara kita. Jadi mungkin apa perkara lain yang boleh ditambah baik dalam bajet 2023 yang akan dibentangkan akan datang nanti? Ada beberapa perkara. Satu, saya rasa andaian harga minyak global mungkin perlu diubah semula kerana apabila bajet yang sekarang ni berada, ia mengandaikan harga minyak global pada $90 setong. Sekarang sudah pun kurang daripada $90 setong. Selain daripada itu, kesederhanaan pertumbuhan KDNK di mana yang saya sebut tadi adalah yang paling lemah di kalangan negara-negara ASEAN. Harga hasil kerajaan juga kian lemah berbanding saiz ekonomi Malaysia. Dan sekiranya ini berterusan, kedudukan fiskal negara akan tertekan. Dan apa yang boleh difokuskan ialah satu, mengekalkan kadar pertumbuhan negara. Kalau Malaysia boleh mencapai pertumbuhan KDNK sebanyak 8.1% pada tahun lepas, kemungkinan adalah lebih baik lagi jikalau pertumbuhan itu dikekalkan pada tahun ini. Dan pelaburan swasta juga mungkin akan jatuh sedikit disebabkan oleh peningkatan OPR dan ini juga
menyebabkan kerajaan perlu menjadi lebih agresif dengan meningkatkan kadar pelaburan swasta kala perang perdagangan di antara Amerika Syarikat dan China masih lagi berterusan. Selain itu, kerajaan juga boleh memberikan tumpuan kepada strategi hasil dan kemasa sederhana, kajian perbelanjaan awam dan juga akta tanggungjawab fiskal yang telah pun dirancang oleh kerajaan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Firdaus Rosli merupakan Ketua Ekonomi Bank Islam kerana bantu kami fahami bagaimanakah situasi global yang kita dapat hadapi sekarang dan apa perkara yang kita perlu teliti dan melihat apakah kemampuan Malaysia dalam berhadapan cabaran ekonomi global pada masa akan datang.